Salam sejahtera, saya Geraldine Sudau dan nomor metrik saya ialah 110034. Kumpulan kami ingin membentangkan hasil tugasan yang telah kami pilih, iaitu analisis penerimaan masyarakat terhadap isu sensitif peradaban dan budaya dalam ruang awam digital. Untuk bahagian pertama, kami akan menerangkan tentang pengenalan terlebih dahulu. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, dapatan kajian dan seterusnya ialah analisis. Untuk yang terakhir sekali, kami akan membuat kesimpulan berkenaan dengan tugasan yang telah kami buat. Salam sejahtera, nama saya Moni Biachan, nomor metrik 110782. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang pengenalan berkaitan dengan kajian kami, yaitu analisis penerimaan masyarakat terhadap isu sensitif peradaban dan budaya dalam ruang awam digital. Umum mengetahui bahawa perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah landscape interaksi sosial masyarakat, termasuk cara mereka menerima dan menilai isu-isu sensitif yang berkaitan dengan peradaban dan budaya. Ruang awam digital merujuk kepada persekitaran komunikasi dalam talian yang membolehkan masyarakat berinteraksi, berkongsi maklumat, bertukar pandangan serta membincangkan pelbagai isu sosial, politik, budaya dan ekonomi secara terbuka. Dalam ruang awam digital, setiap individu mempunyai peluang untuk menjadi pengeluar maklumat dan bukan hanya penerima. Hal ini menyebabkan ruang ini menjadi sangat dinamik, demokratik dan inklusif kerana suara daripada pelbagai latar belakang yang dapat didengar. Ini membolehkan semua pengguna berhak untuk bersuara dalam menyatakan pendapat, menyuarakan ketidakpuasan hati, mempertahankan budaya dan identiti serta terlibat dalam perbincangan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan peradaban dan juga budaya. Menurut tokoh iaitu Manuel Castells, beliau menyatakan bahawa masyarakat rangkaian pada hari ini membentuk identiti budaya mereka melalui interaksi dalam talian. Dalam keadaan ini, isu sensitif seperti agama, adat dan kaum serta bahasa mudah menimbulkan reaksi berbeza mengikut latar belakang dan persepsi individu. Beliau turut menjelaskan bahawa penyebaran maklumat dalam interaksi sosial berlaku dengan cepat, menyebabkan penerimaan masyarakat terhadap isu sensitif sukar dikawal dan berpotensi mencetuskan polarisasi sosial. Oleh itu, melalui kajian kami ini, analisis penerimaan masyarakat terhadap isu sensitif peradaban dan budaya dalam ruang awam digital akan dapat dikenal pasti. Sekian sahaja, terima kasih. Nama saya Shavel Jace Anna Edwin, nomor matriks 103636. Untuk kajian ini, kami menggunakan kaedah kajian kualitatif dengan menggunakan platform soal selidik Google Form yang telah diedarkan melalui media sosial seperti WhatsApp. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian untuk soalan, iaitu bahagian A untuk demografi responden dan juga bahagian B untuk soalan yang mengandungi 5 soalan. Seramai 30 orang yang telah memberi respons dan data yang terkumpul kami menganalisiskannya menggunakan carta pie. Kami juga menggunakan rujukan internet untuk mendapatkan data sekunder dan juga untuk menyokong dapatan kami melalui soal selidik. Hai, nama saya Syadira Ivana binti Sahini, nomor metrik 112264. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Bagi dapatan kajian yang pertama ialah jantina. Bagi jantina perempuan ialah seramai 18 orang, iaitu bersamaan dengan 60%. Bagi jantina lelaki pula ialah seramai 12 orang bersamaan dengan 40%. Beralih kepada dapatan kajian yang kedua, iaitu umur 18 hingga 20 tahun seramai 27 orang bersamaan dengan 90%. Bagi 21 hingga 23 tahun pula seramai 3 orang bersamaan dengan 10%. Manakala bagi 24 tahun ke atas ialah kosong. Nama saya Andrea Mejuitin, nomor metrik 108939.
Melalui dapatan kajian fakulti, sebanyak 46.7% pelajar daripada fakulti FCSHD, 10% daripada fakulti FAKA dan FSH, 6.7% daripada fakulti FENG, FRST dan FCSIT, serta 3.3% daripada fakulti FEB dan FMHS. Melalui tahun pengajian pula, jumlah pelajar tahun 1 merupakan jumlah yang terbanyak, iaitu sebanyak 76.7%, 20% bagi pelajar tahun 2, manakala 3.3% bagi pelajar tahun 4. Selamat sejahtera, nama saya Jasra Eliani Jastan, bernombor matrik 110297. Pada hari ini saya akan membentangkan peratusan 5 soalan yang telah dijawab oleh 30 orang responden. Bagi soalan pertama, terdapat 23.3% sangat setuju, 43.3% setuju dan 33.3% tidak setuju. Bagi soalan kedua, terdapat 16.7% sangat setuju, 33.3% setuju, 33.3% tidak setuju dan 16.7% sangat tidak setuju. Bagi soalan ketiga, terdapat 26.7% sangat setuju, 46.7% setuju dan 20% tidak setuju dan 6.6% sangat tidak setuju. Bagi soalan keempat, terdapat 63.3% sangat setuju, 33.3% setuju dan 3.4% tidak setuju. Dan bagi soalan terakhir, terdapat 50% sangat setuju, 40% setuju dan 10% tidak setuju. Berdasarkan dapatan kajian, soalan yang keempat menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa pihak berkuasa atau pengadil platform digital perlu melaksanakan kawal selia atau penapisan yang lebih ketat terhadap kandungan yang menyentuh isu-isu sensitif, peradaban dan budaya dengan tahap persetujuan yang tinggi dan nilai min purata sebanyak 3.4. Ini menunjukkan bahawa responden menganggap mekanisme ini penting bagi mengekalkan keharmonian sosial serta memastikan penggunaan platform digital secara beretika dan bertanggungjawab. Sejajar dengan kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 2023 yang menekankan keperluan kawal selia kandungan digital bagi memastikan media sosial digunakan secara lebih beretika dan bertanggungjawab. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kita akan berpindah ke analisis yang kedua. Thank you. Baiklah, untuk analisis kedua pula berkaitan dengan soalan kelima, di mana soalan kelima menyatakan bahawa kebebasan bersuara harus dibatasi untuk melindungi sentimen agama atau budaya daripada diserang atau dihina. Soalan kelima ini juga mempunyai tahap persetujuan yang cukup tinggi, iaitu dengan min purata sebanyak 3.4% daripada responden. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti daripada responden mereka menyokong bahawa sekatan terhadap ucapan yang boleh menyinggung sentimen agama atau sentimen budaya ini dianggap sangat perlu bagi mengekalkan keamanan dan toleransi dalam masyarakat di negara kita pada masa kini. Hal ini selari dengan kenyataan Ismail AM dan Mujani WK dalam sinar harian pada tahun 2023, di mana mereka menyatakan bahawa sekatan terhadap ucapan yang boleh menyinggung budaya dan agama adalah sangat wajar bagi mengekalkan keamanan sosial dan toleransi dalam masyarakat digital di negara kita pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa soalan 2 menunjukkan tahap persetujuan paling rendah, iaitu purata 2.5. Ini bermaksud majoriti responden berasa kurang selesa apabila isu-isu sensitif seperti peradaban dan budaya dibincangkan secara terbuka di ruang awam digital. Walaupun perbincangan tersebut bersifat terbuka atau kritikal, keadaan ini berlaku kerana perbincangan terbuka boleh mencetuskan salah faham dan konflik, terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai latar belakang dan pandangan yang berbeza.
Perkara ini selari dengan kajian oleh Kasmani 2024 yang menyatakan bahawa ruang awam digital di Malaysia melibatkan kepelbagaian pandangan dan jika tidak dikawal dengan baik, ia boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya ruang awam digital ini dia memberi kesan besar terhadap cara masyarakat membincangkan isu sensitif berkaitan dengan peradaban dan budaya, kepelbagaian latar belakang, nilai dan kepercayaan dalam kalangan pengguna, menuntut kepada tahap kepekaan serta tanggungjawab yang tinggi ketika berkomunikasi. Selain itu juga penyampaian pendapat atau pandangan yang tidak beretika boleh menimbulkan salah faham serta mampu menggugat keharmonian sosial. Jadi oleh itu, amalan berkomunikasi secara berhemah, sikap saling menghormati dan kesedaran budaya itu perlu diterapkan agar ruang awam digital dapat digunakan dengan lebih baik atau dimanfaatkan secara positif. Sekaligus perkara ini dapat menyumbang kepada perpaduan masyarakat. Baiklah, itu saja. Terima kasih.